Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi ya untuk Sains tahun 1 bersama Cikgu Rashida. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan belajar dua perkara. Masih lagi berkaitan magnet. Yang pertama kita akan belajar tarikan dan tolakkan magnet dan yang kedua kita akan belajar kekuatan magnet. Ingat lagi kan pelajaran hari Isnin hari itu? Okey. Okay, hari Isnin hari tu kita belajar bentuk magnet, kegunaan magnet kan. Baik, hari ini kita akan belajar pula tarikan dan tolakan magnet. Begitu juga dan juga kekuatan magnet. Tapi sebelum tu kita kena kenal apa itu kutub magnet. Kalau kamu masih ingat, cikgu tunjuk bentuk-bentuk magnet, ada kan huruf N dan huruf S. Ingat lagi tak? Cikgu ada tunjuk huruf N dan huruf S pada magnet kan? N dan S tu apa maksud dia? Kita akan tengok nanti ya. Jadi sebelum kita nak belajar tolakkan dan tarikan magnet serta kekuatan magnet, kita tengok dulu apa yang kita maksudkan, apa yang kita sebut sebagai kutub magnet. Okey, kalau kamu tengok ada satu gambar ni ada dua warna merah dan warna biru. Okey, kutub adalah bahagian hujung magnet. Di bahagian hujung lah. Ni cikgu bahagi macam ni senang. Merah satu kutub, biru satu kutub. Apa benda kutub-kutub ni cikgu? Kita akan tengok. Baik. Magnet ni ada dua kutub sahaja. Okay, N dan S yang kamu tengok sebagai contoh hari tu. Dan kadang-kadang dia tulis U dan juga S. Apa dia? Okay, U adalah untuk kutub utara. Jangan tanya cikgu kenapa nama kutub ya. Sebab cikgu belajar dulu pun memang disebut kutub. Ataupun bahasa Inggeris disebut pole. Okey. Baik, jadi U yang warna merah itu adalah kutub utara. Jadi ingat kalau U utara. Okey. Baik, yang warna biru pula. Yang warna biru selatan. Kutub selatan S. Jadi cara nak ingat ada dua. Satu, U untuk utara, S untuk selatan. Ataupun merah untuk utara dan biru untuk selatan. Kalau N dengan S hari tu, N adalah untuk north, utara. Dan S untuk south, iaitu selatan. Tapi kamu ingat U dan S je lah. Biasa kalau dekat Malaysia ni kita belajar, dia ada tulis U dan S ya. Kita kena ingatlah yang mana U, yang mana S. U untuk kutub utara dan S untuk kutub selatan. Baik, ini contoh magnet bar. Ingat lagi kan bentuk magnet? Okey, kalau yang ini pula, magnet berbentuk apa ni? Ingat tak? Berbentuk U. Okey, sama juga. Yang merah tu kutub utara, North Pole. Nampak tulis North Pole tu N ya. Dan juga yang biru adalah kutub selatan, South Pole. Okey. Kutub utara warna merah, kutub selatan warna biru. Ini contoh untuk magnet U. Ingat lagi kan jenis magnet kan? Tak apa nampak ke? Tak apa, cikgu tunjuk yang ni lebih jelas sikit. Okey. Kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan. Nampak tu huruf N dengan huruf S. N tu untuk north dan juga S untuk south ya. Kutub utara warna merah dan kutub selatan warna biru. Ini magnet bentuk apa? Ingat tak? Bentuk U. Bagus. Ingat ya. Okey. Kalau ikut pelajaran cikgu hari Isnin tu mesti ingat. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Baik, yang ini magnet bentuk apa? Siapa ingat lagi? Ya, yang ini magnet berbentuk ladam. Yang ini tak ada warna utara biru atau merah, tapi masih lagi ada N dan S. Jadi N untuk north iaitu kutub utara dan S untuk south iaitu kutub selatan. Sebab yang ni tak ada warna, tapi masih ada tulisan N dan S. Jadi N untuk utara, S untuk
selatan. Ni contoh lagi, kutub pula magnet berbentuk ladam. Ada kutub utara dan kutub selatan. Magnet berbentuk ladam ni dia agak tebal ya. Ingat lagi kan bentuk-bentuk magnet. Okey, baik. Jadi pun yang ni tak ada warna tapi ada tulisan N dan S. Okey. Dan tadi tengok magnet bar kan? Ini lagi satu magnet bar. Yang ni ada warna. Warna merah untuk kutub utara dan warna biru untuk kutub selatan. Okey? Ini tak ada tulisan tapi ada ke tulisan? Oh, ada sikit tu tak berapa jelas sangat. Okey, tapi boleh ingat. Kalau merah untuk kutub utara dan kalau biru untuk kutub selatan. Okey, bagus ingat. Baik, ini satu contoh untuk magnet apa? Bentuk magnet apa? Ingat lagi tak? Silinder. Okey, untuk magnet silinder. Untuk magnet silinder ini dia contohnya N dan S. Yang warna merah tu N iaitu kutub utara, north ya. Dan juga S warna biru kutub selatan. Dia biru dengan merah dia tak berapa jelas. Maksudnya tak terang lah. Okay, tapi macam ni lah. Lebih kurang ni magnet bentuk silinder. Okey, kita tengok lagi beberapa jenis magnet. Yang untuk menunjukkan kutub utara dan kutub selatan. Itu dia. Ada magnet bar, magnet silinder, magnet butang. Yang tengah-tengah tu lebih kepada macam kompas ya. Magnet untuk kompas. Dan juga bentuk U. Kalau magnet cincin pun sama, lebih kurang macam bentuk butang. Bahagian utara dan bahagian selatan dia ya. Ini cikgu tunjuk ni semua S. S apa? S. Kalau ada U tu maknanya S ni untuk selatan. Memang ingatlah kalau S sama ada south ataupun selatan. Sama. Okey, kutub selatan. Okey, kalau U pula untuk apa? U kalau warna merah tu biasa untuk kutub utara. Ni contoh U pula. Semua dia bulatkan yang U. Dia bulatkan U menunjukkan itu kutub magnet iaitu kutub utara. Dan biasa kutub utara berwarna merah. Cuma kadang-kadang dia tulis U atau dia tulis N. Kalau U utara, N tu north. Tapi samalah maksudnya. Okey, N tu north tu dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi boleh faham ya yang mana ataupun apa yang dimaksudkan dengan kutub magnet. Baik. Seterusnya kita akan masuk pelajaran hari ini iaitu tarikan dan tolakkan magnet. Macam mana pula ni cikgu tarik tolak pula? Sudah. Macam mana tarik tolak ni? Tak apa. Kita akan belajar, kita akan tengok satu persatu. Okay, apa maksud tarik dan tolak? Kenapa ada tarik dan tolak pada magnet? Pelik ni cikgu, tarik dan tolak magnet. Tak pelik. Inilah sains. Okay, kita akan tengok ya. Soalan, apakah yang akan terjadi sekiranya kutub magnet yang berlainan didekatkan? Yang berlainan tu maksudnya utara berjumpa selatan. Kutub magnet, kutub utara berjumpa dengan kutub selatan. Apa yang akan terjadi cikgu? Agak-agak kan? Apa yang berlaku kalau magnet kutub utara bertemu dengan kutub selatan? Maknanya dua kutub yang berlainan. Satu utara, satu selatan. Apa berlaku? Kita tengok. Jeng, jeng, jeng. Tengok cikgu ambil tangan tu, pegang kutub selatan. Kemudian yang ada dekat atas meja tu, kita letakkan dia bahagian kutub utara. Kita nak rapatkan ni. Agak-agak apa berlaku kalau kutub selatan kita dekatkan dengan kutub utara tu. Apa berlaku? Nak teka tak? Ke nak cikgu bagi terus apa hasilnya? Ke nak teka dulu? Kalau kutub selatan bertemu dengan kutub utara, kalau kita rapatkan, nak teka ke? Okey, cuba tengok betul tak tekaan kamu. Kalau magnet yang berlainan kutub iaitu selatan dan utara bertemu atau didekatkan, mereka akan saling menarik. Dia lawan tarik, dia melekat. Senang cerita, dia melekat. Magnet yang berlainan kutub akan menarik antara satu sama lain. Satu kutub utara, satu kutub selatan. Jadi bila kita temukan, dia
Dia menarik antara satu sama lain. Bila menarik, bila kita rapat lagi, lama-lama dia akan melekat macam ni. Okey, jadi maksud dia bahagian tangan tu dia angkat sikit, yang bahagian dekat lantai tadi dia ikut. Magnet yang berlainan kutub akan menarik antara satu sama lain apabila didekatkan. Dia jadi rapat, melekat lah. Boleh tarik lagi. Kalau kita tengok yang bahagian kutub utara tadi berada kat lantai kan. Datang kutub selatan yang pegang tangan tu, dia letakkan, dia dekatkan, dia boleh tarik. Okey? Boleh faham ya? Baik. Kemudian, apa pula akan terjadi sekiranya kutub magnet yang sama didekatkan? Selatan bertemu selatan ataupun utara bertemu utara. Apa berlaku pula? Kalau tadi dia menarik, kutub utara bertemu kutub selatan, dia menarik. Tapi yang ini, kutub utara bertemu kutub utara. Ataupun yang gambar cikgu tunjuk ni, kutub selatan bertemu dengan kutub selatan. Apa akan berlaku? Agak-agak sama tak dengan kutub utara bertemu dengan kutub selatan? Ataupun lain? Nak teka tak? Kita rapatkan lagi. Okay. Bahagian kutub selatan kita pegang dengan tangan, dan bahagian kutub selatan yang kedua kita letak dekat atas meja. Kita dekatkan. Jeng. Kita rapatkan. Yang bahagian pegang dengan tangan tu kita bawa pergi ke bahagian kutub yang berada di atas meja. 1, 2, 3. Tak ada apa-apa lagi cikgu. Tak apa, tunggu dulu. 1, 2, 3. Magnet yang sama kutub akan menolak antara satu sama lain apabila didekatkan. Kalau tadi utara dengan selatan dia menarik, tapi antara selatan dengan selatan ataupun kalau utara dengan utara dia menolak. Dia lari lah, senang cerita, dia tak nak. Selatan dengan selatan ni dia menolak, dia lari, dia tak akan melekat ke, berdekat ke macam kutub utara dan kutub selatan tadi. Bila kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, dia akan menolak. Magnet yang sama kutub akan menolak antara satu sama lain. Puaslah yang cikgu pegang tu, yang tangan tu cuba nak rapat tapi tak boleh. Okay, sebab mereka saling menolak. Tak macam yang tadi. Yang tadi kutub selatan bertemu kutub utara. Kutub selatan tu siap boleh angkat lagi yang bahagian kutub utara. Tapi untuk kutub yang sama, iaitu macam ni contoh, kutub selatan dan kutub selatan, dia akan menolak. Sama jugalah kalau kita terbalikkan, kita buat utara dengan utara pun sama. Jadi kesimpulan dia, magnet yang sama kutub akan menarik, akan menolak antara satu sama lain. Letaklah selatan dengan selatan ke, utara dengan utara, tetap tak boleh. Boleh faham? Tak apa, cikgu tanya ni, jawab. Okey. Apa yang akan terjadi kepada magnet bar? Iaitu N dengan S. N untuk north, S untuk south, utara dan selatan. Dah ada dah sebelah tu, dia tulis menarik. Jadi magnet bar kalau berlainan kutub dia akan menarik. Satu N, satu S, satu north ataupun utara, satu lagi south ataupun selatan. Maka dia akan menarik. Pandai dah. Kita tengok soalan kedua. Apakah yang akan terjadi kepada magnet bentuk U? Okey, bentuk U cuba tengok. S bertemu S, N dengan N. Didekatkan. Adakah dia akan menarik atau menolak? Tu ada jawapan dah. Jadi kamu fahamlah ya. Dia akan menolak. Sebab apa? Sebab dia merupakan kutub yang sama. Ya, pandai. Kutub yang sama akan menolak. Nampak? S untuk south, N untuk north. Okey, ataupun S tu selatan, north tu, N tu utara. Jadi mak dia kalau selatan bertemu selatan, utara bertemu utara, maka dia akan
menolak. Okey, kita tengok contoh lagi. Soalan 3. Apa yang akan terjadi pada magnet ladam ini? Ladam ni pun sama, tengok gambar. N dengan N, S dengan S. Maka dia akan menolak. Sama juga sebab dia adalah kutub yang sama. N untuk north iaitu utara dan S untuk south iaitu selatan. Jadi magnet ladam ni utara dengan utara, selatan dengan selatan, dia akan menolak, ya. Okey. Soalan seterusnya. Apakah yang akan terjadi kepada magnet silinder? Okey, silinder, cuba tengok gambar. Okey, N dan juga S. Jadi north utara, S south iaitu selatan adalah dua kutub yang berlainan. Jadi bila berlainan, dia akan menarik antara satu sama lain. Dia akan melekat, menarik, melekat, semua ada. Okey. Jadi itu dia. Kalau kita kat makmal atau kat bilik sains, bolehlah nampak ya, kita akan guna buat tarikan dan tolakan ni. Tapi tak apa. Yang penting cikgu nak kamu faham yang ini. Okey. Cikgu ulang banyak kali ni. Magnet yang berlainan kutub akan menarik antara satu sama lain. Magnet yang berlainan kutub, iaitu kutub utara bertemu kutub selatan, dia akan menarik antara satu sama lain. Macam contoh ya. Berlainan kutub, tarik. Ingat, berlainan kutub, tarik antara satu sama lain. Dan magnet yang sama kutub akan menolak antara satu sama lain. Selatan bertemu selatan atau utara bertemu utara, dia akan menolak. Dia tak boleh melekat. Jadi ingat, kalau sama kutub, tolak. Okey, sama kutub, tolak. Utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan. Okey, kesimpulan dia, magnet yang berlainan kutub akan menarik apabila didekatkan dan magnet yang sama kutub akan menolak apabila dilekatkan. Cikgu nak kamu ingat yang ini sampai bila-bila. Okey, ini adalah fakta sains yang perlu kamu ingat. Okey, boleh faham ya? Baik, bagus. Baik, seterusnya kita akan tengok kekuatan magnet. Cikgu sadarnya cikgu. Magnet pun ada kekuatan ke? Ada. Macam mana kita nak tengok kekuatan magnet ni? Pelik ni, magnet pun kuat ke? Bukan magnet tu daripada benda yang logam ke cikgu? Yang besi ke? Memang dia kuat kan? Dia lain. Kuat ni dari segi apa? Kita nak tengok kekuatan dia dari segi tarikan. Macam mana? Kita tengok contoh ya. Baik, cikgu letakkan sini ada dua magnet yang sama jenis, iaitu berbentuk U. Satu cikgu namakan sebagai magnet A dan satu lagi sebagai magnet B. Nampak? Dua-dua sama jenis. Bentuk apa tadi? Bentuk U. Okey, jadi kita anggap ini di sini, kita anggaplah utara selatan tu lebih kurang sama sebab kita nak tengok kekuatan magnet, bukan kita nak tengok tolakan atau tarikan magnet. Jadi kita nak tengok antara magnet A dengan magnet B ni, magnet manakah yang lebih kuat? Kuatnya di sini, dia dapat menarik kelip kertas tu. Dua magnet ni sama jenis, iaitu berbentuk U. Tapi kita nak tengok antara dua magnet ni yang mana lebih kuat yang dapat menarik kelip kertas. Yang banyak dapat menarik kelip kertas. Nak teka ke? Okay, tak apa, kita tengok ya. Magnet A dan magnet B. Okay, mana magnet yang dapat menarik lebih kuat? Itu dia. Magnet A dah tarik, magnet B pun dah tarik. Nampak kan? Okey, sekarang ni macam mana kita nak tentukan siapa yang lebih kuat? Adakah magnet A? Adakah magnet B? Kita nak tengok ya. Baik, caranya itu dia. Kita bilang bilangan kelip kertas yang dapat ditarik oleh kedua-dua magnet ni. Magnet E dia dapat tarik berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, kalau magnet B pula, magnet A 4. Magnet B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya.
magnet A dapat menarik 4 kelip kertas, manakala magnet B dapat menarik 6 kelip kertas. Jadi cikgu, yang mana lebih kuat? Yang dapat tarik 6 ke yang dapat tarik 4? Okey. Kesimpulannya, magnet B lebih kuat kerana dia dapat menarik lebih banyak kelip kertas. Dia dapat tarik 6 magnet B berbanding dengan magnet A yang hanya dapat menarik 4 sahaja. Ini bermakna magnet B lebih kuat kerana dia dapat menarik lebih banyak kelip kertas berbanding magnet A. Ini dua magnet yang berbeza. Sekarang yang sama. Sekarang kita akan tengok dua magnet yang berbeza. Ini dia, satu magnet silinder dan satu lagi magnet bar. Ini dah ada tulis dah, utara, selatan, north, south. Agak-agak kan, siapa lebih kuat? Jeng jeng jeng. Nak teka tak? Magnet silinder atau magnet bar? Yang mana yang kuat? Caranya, yang mana dapat menarik lebih banyak paku tekan? Yang dekat bawah banyak-banyak tu, itu adalah paku tekan atau paku payung. Mari kita letakkan. Kita nak tengok ni antara magnet silinder dengan magnet bar. Okay, cikgu tukar nama sikit lah. Magnet silinder tu cikgu letak sebagai magnet Q. Okay, dan magnet bar cikgu letakkan sebagai magnet R. Senang. Okay. Kita nak letakkan. Nak sebut silinder macam panjang sangat kan. Nak sebut bar tak ada panjang pun macam nilai sikit. Jadi cikgu letakkan nama magnet Q dan juga magnet R. Okay, kita letak dekat paku tekan. 1, 2, 3. Okay, tengok mana yang tarik lebih banyak. Okay, magnet Q ada berapa paku tekan dia dapat tarik? 1, 2, 3 dan 4. Manakala magnet R dia dapat menarik 1, 2. Jadi dah tahu kan magnet mana yang kuat? Magnet Q atau magnet silinder dia dapat menarik 4 paku tekan, manakala magnet bar ataupun magnet R yang cikgu namakan tu, dia hanya mampu menarik 2 sahaja paku tekan. Jadi kesimpulannya apa cikgu? Boleh buat ayat tak untuk kesimpulan dia? Tak apalah, cikgu bagilah. Okey, magnet Q lebih kuat kerana dapat menarik lebih banyak paku tekan berbanding magnet R. Itu dia hasil dia. Magnet Q ataupun magnet silinder itu adalah lebih kuat kerana dapat menarik lebih banyak paku tekan berbanding dengan magnet R atau magnet bar. Ada yang teka betul tak? Pandai. Yang ini antara uji kaji lain lah. Cikgu menggunakan magnet cincin, magnet bar dan juga magnet ladam. Okey, cuba tengok. Kalau magnet cincin tu berapa paku klip kertas dia dapat tarik? Dia dapat menarik 2 kelip kertas. Magnet bar pula, dia lebih kuat daripada magnet cincin. Dia dapat tarik berapa? 3. Tetapi cuba tengok pula magnet ladam. Magnet ladam ni dapat menarik 6 kelip kertas. Okey, ini bermakna magnet bar lebih kuat daripada magnet cincin, tetapi lebih lemah daripada magnet ladam. Jadi antara ketiga-tiga ni yang mana paling kuat? Magnet ladam paling kuat sebab dia dapat menarik 6 kelip kertas berbanding magnet bar dan juga magnet cincin. Jadi kesimpulan di sini, setiap magnet mempunyai kekuatan yang berbeza. Okey, kita nak uji dia, kita tengok dengan cara melihat tarikan. Magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak objek bermagnet. Objek bermagnet macam kelip kertas dan juga paku tekan lah.
Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kekuatan magnet. Dan untuk pengetahuan kamu, magnet ni dia boleh hilang kekuatan dia kalau kita ketuk. Okey, di bahagian kutub tu kita ketuk, dia boleh hilang kekuatan dia ataupun dia terjatuh dari tempat yang agak tinggi. Kalau mula kita uji, contohlah kita ambil magnet bar, kita uji, dia dapat tarik klip kertas sebanyak 6. Bila kita ketuk-ketuk-ketuk, kita letak balik dekat klip kertas, dia hanya dapat menarik 2 klip kertas. Jadi itu bermaksud kekuatan dia dah semakin kurang. Sebab kita ketuk. Jadi itu kelemahan magnet. Magnet pun ada kelemahan juga. Okey, jangan ingat dia kuat dapat menarik, tak ada. Dia tetap ada kelemahannya. Okey, baik. Sekarang cikgu nak kamu buka buku teks. Okey, muka surat 67 kalau tak salah cikgu. Okey, yang 67 tu kamu akan tengok lebih lagi tentang tarikan dan tolakan. Magnet boleh menarik dan menolak apabila dua magnet didekatkan. Setiap magnet mempunyai 2 kutub yang berlainan, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Samalah yang macam kita buat uji tadi kan. Jadi okey, cikgu minta maaf, masih batuk lagi ya. Okey, baik. Jadi kalau kutub utara bertemu dengan kutub selatan, dia apa tadi? Menarik. Kalau kutub selatan bertemu kutub selatan, dia akan menolak. Boleh tengok ya tu perbualan antara dua orang tu. Baik, jadi tapi yang penting cikgu nak kamu faham sampai bila-bila kutub yang berlainan akan menarik antara satu sama lain, manakala kutub yang sama dia akan menolak. Okey, yang sama dari segi untuk magnet lah. Okey, kutub yang sama dia akan menolak. Baik, untuk muka surat yang 68 kalau tak salah cikgu 68 ya. Okey, itu adalah berkaitan dengan kekuatan magnet. Dah ada sikitlah uji kaji yang bahagian atas tu. Ini samalah yang macam cikgu terangkan tadi ya. Diuji dengan kelip kertas. Mak dia klip kertas yang mana yang dapat ditarik oleh magnet lebih banyak, itulah magnet yang lebih kuat. Okey, jadi boleh faham ya? Cikgu harap kamu faham ya untuk tajuk hari ini. Baik, cikgu tidak akan bagi lagi latihan bertulis ya untuk hari ini. Okey, cuma cikgu akan bagi link lah. Okey, macam hari Isnin hari tu masih gunakan link sebab cikgu rasa kamu pun seronok kan kalau buat latihan guna link. Tapi tak bolehlah kita nak guna link je. Nanti cikgu tetap akan bagi latihan bertulis. Tapi untuk hari ini cikgu akan bagi latihan, cikgu akan bagi link untuk latihan. Kamu jawablah. Boleh ya? Okey, baiklah. Cikgu rasa sampai setakat ini sahaja untuk tajuk hari ini, iaitu tarikan dan tolakan magnet serta kekuatan magnet. Sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa ya subscribe channel cikgu ya. Untuk YouTube cikgu. Dan yang paling penting, jaga diri kamu, jaga kebersihan dan jangan keluar merayau lah. Nak main kat luar ke tak payahlah sebab kes kita masih lagi tinggi. Okey, baik. Sampai kita jumpa lagi hari Isnin depan. Okey, bye. Assalamualaikum. Jaga diri tau.